Assalamualaikum. Pelajaran kita pada hari ini ialah bab 4, tajuk pembiakan 4.3 Kitar Head. Objektif pembelajaran: murid dapat berkomunikasi tentang kitar head dan urutan pada dinding uterus semasa haid, menghubung kaitkan waktu subur kitar haid dengan proses persenyawaan, mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Apa itu kitar haid? Seorang perempuan yang akan mengalami kitar haid apabila mencapai akhir balik. Apa dia haid? Haid merupakan tanda bermulanya kitar haid, peluluhan lapisan dinding uterus, darah mengalir keluar melalui faraj. Melibatkan pembentukan dan pembesaran telur yang matang. Satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan juga ovari. Itu serba sedikit tentang kitar haid. Apa dia kitar haid? Ini kitaran dia bulat ni ataupun roda ni adalah kitaran. Kitar haid dikawal oleh otak dan juga sistem endokrin. Endokrin yang membebaskan hormon. Kebiasaannya perempuan yang normal dia akan mengalami kitar haid lebih kurang 28 hari. Tetapi berbeza-beza mengikut individu. Apa yang menyebabkan dia berbeza? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid. Yang pertama, pengambilan nutrien. Nutrien. Yang kedua, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan juga tekanan mental. 4 faktor ni boleh mempengaruhi kitar haid seorang perempuan. Boleh jadi lebih panjang daripada 28 hari ataupun lebih singkat. Fasa-fasa kitar haid. Kitar haid ni ada 4 fasa. Fasa yang pertama 5 hari, iaitu dari hari pertama hingga hari kelima. Hari pertama dikira semasa lapisan dinding uterus ataupun salur darah dan ovum tidak tersenyawa, terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. First day haid itu dikira hari pertama dalam kitar haid. Ini uterus, lapisan uterus terurai dan mengalir keluar. Seterusnya, kitar yang kedua bermula pada hari yang ke-6 hingga ke-11. Ini 5 hari. Kitar yang pertama 5 hari. Kitar yang kedua 6 hari, dari hari ke-6 hingga ke-11. Ini fasa pemulihan. Di mana fasa pemulihan, dinding uterus mula dibina semula. Ini dinding uterus mula bina semula. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Fasa yang ketiga, fasa subur. Fasa yang ketiga ialah fasa subur pada hari ke-12 hingga 17. Ini juga 6 hari. Fasa subur, ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14. Hari ke-14 ni kena ingat, itu ovum dibebaskan dan hari ni kita panggil pengovulan berlaku. Pengovulan di mana dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Dan seterusnya, fasa yang terakhir iaitu fasa 4 pada hari ke-18 hingga 28. Ini 11 hari. 11 hari kita panggil fasa pra-haid.
Okey, DNA terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okey, jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan berlaku pada dinding uterus. Okey, itu kalau ada persenyawaan. Jika tidak ada persenyawaan, kita haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Jadi dia akan pergi balik ke kita yang pertama, fasa 1. Okey, dan ini terus berulang. Okey, so ada 4 fasa. Kena ingat, fasa 1 sampai fasa 4 dari hari pertama hingga hari ke-28. Okey, seterusnya, kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Okey, yang pertama, semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Yang kedua, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Semasa haid kena jaga kebersihan diri. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang perempuan itu mengalami masalah kita haid yang tidak stabil? Apa akan jadi? Okey, apa yang tidak stabil merujuk kepada seseorang wanita yang tidak mengalami haid pada setiap bulan. Okey. Ataupun kita haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Dan juga fasa haid yang melebihi 15 hari. Okey, masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, antaranya faktor dia mungkin pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan dan juga disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. So ini mungkin faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita haid tidak stabil. Okey, kita haid yang tidak stabil boleh memberi kesan buruk terhadap kesihatan seorang wanita. Antara kesannya ialah, okey, yang pertama, kemandulan. Okey, boleh sebabkan mandul. Mandul tu maksudnya tidak boleh melahirkan zuriat. Okey, tanda awal mengalami masalah sistem pembiakan. Okey, maknanya kita haid yang tidak stabil ni merupakan tanda awal mengalami masalah untuk dalam sistem pembiakan. Okay, jika lambat mendapatkan rawatan, boleh menyebabkan masalah yang lebih serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan juga kanser uterus. Okey. Kesan yang kedua, boleh jadi kesukaran untuk merancang keluarga. Okey, kenapa sukar? Sebab kita haid yang tidak stabil boleh menyebabkan seorang wanita mengalami kesukaran menentukan hari subur. Jadi dia tak tahu hari subur dia, menyebabkan wanita sukar merancang atau mencegah kehamilan. So hari subur ni bila? Hari ke-14. Semasa pengovulan berlaku. Jadi kalau dia punya kita haid dia tak stabil, terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi dia tak tahu. Tak boleh nak kesan hari subur. Okey, seterusnya masalah kesihatan. Okey, kita haid yang tidak stabil juga boleh menyebabkan haid yang berpanjangan. Kalau berpanjangan melebihi 15 hari, apa berlaku? Okey, berlaku kehilangan darah yang banyak. Okey, bila kehilangan darah yang banyak, boleh menyebabkan tubuh badan menjadi lemah. Okey, bila kita kurang darah, lemah dan mudah pingsan. Jadi ini antara kesan kita haid yang tidak stabil. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.